pengenalan, rejam lembing ni ialah satu acara balapan dan padang iaitu track and field yang melibatkan teknik melontar sebatang lembing sejauh mungkin menggunakan kekuatan, kelajuan, kestabilan badan dan kemahiran teknik. Lembing diperbuat daripada logam atau gentian khas, mempunyai hujung yang runcing dan direka agar lebih stabil ketika terbang di udara. Atlet perlu berlari pada lorong lari tertentu sebelum melepaskan mengikut peraturan yang sah. Acara ini juga ia menguji tahap kekuatan otot bahu, lengan dan teras, kelajuan larian, koordinasi motor dan teknik pelepasan dan sudut lentaran. Untuk objektif acara ini ialah ia untuk menguatkan otot kaki, core dan bahagian atas badan bagi menyokong teknik rejam lembing. Kedua, ia meningkatkan kemahiran power position sebelum balingan. Yang ketiga, membina kekuatan asas dan kestabilan badan dalam fasa persediaan lantaran. Dan yang terakhir sekali ialah meningkatkan koordinasi iaitu imbangan dan kawalan pergerakan. Untuk kaedah latihan acara merjam lembing ni ialah yang menggunakan latihan LITA iaitu circuit training. Ini sesuai untuk murid tahun 6 dan ia merupakan aktiviti yang bergerak stesen demi stesen. Ia juga melibatkan kekuatan, koordinasi dan teknik. Okey, seterusnya adalah kekerapan latihan. Pertama, latihan dijalankan sebanyak 2 kali seminggu sepanjang fasa persediaan. Pemilihan kekerapan 2 sesi seminggu adalah ideal yang terbaik untuk murid tahun 6 kerana ia memberi masa yang cukup untuk tubuh pulih selepas latihan sambil mengekalkan peningkatan prestasi. Kedua, tempoh fasa persediaan adalah 4 minggu seperti keperluan tugasan. Fasa ini memberi ruang murid menguasai asas teknik seperti langkah permulaan, power position dan pergerakan melepaskan lembing. Ketiga, kekerapan ini menyokong perkembangan kekuatan kaki, core dan bahagian atas badan secara konsisten. Murid tidak terdedah kepada latihan berlebihan tetapi tetap berkembang dari segi stamina, koordinasi dan teknik balingan. Okey, seterusnya adalah masa dan tempoh latihan. Pertama, jumlah masa latihan bagi setiap sesi ialah 30 hingga 35 minit. Tempoh ini bersesuaian dengan kemampuan fizikal murid sekolah rendah dan memastikan fokus mereka kekal sepanjang latihan. Kedua, 5 hingga 8 minit diperuntukkan untuk aktiviti memanaskan badan warm up. Warm up membantu mengekalkan kecederaan, meningkatkan suhu otot dan menyediakan murid untuk mempergerakkan rejam lembing yang memerlukan kelenturan bahu dan kaki. Ketiga, 20 minit untuk latihan utama yang merangkumi latihan kaki, power position dan core. Masa ini memberi peluang murid mempraktikkan teknik asas seperti squat dan toes, posisi badan sebelum balingan serta putaran core yang penting untuk menghasilkan balingan lebih jauh. Dan seterusnya yang 5 minit diperuntukkan untuk penyujukan badan cool down. Cool down membantu menurunkan kadar nadi secara terkawal dan mengurangkan risiko kekejangan otot selepas latihan intensif. Seterusnya adalah intensiti latihan. Pertama, intensiti latihan berada pada tahap rendah hingga sederhana. Tahap ini sesuai kerana fokus utama fasa persediaan bukanlah kekuatan maksimum tetapi penguasaan teknik dan kawalan pergerakan. Kedua, sasaran kadar nadi latihan adalah sekitar 60 hingga 70% daripada kadar nadi maksimum. Untuk murid 12 tahun, kadar ini berada dalam anggaran 125 hingga 145 denyutan nadi seminit, iaitu zon selamat untuk meningkatkan kecergasan tanpa membebankan tubuh. Dan ketiga, rehat antara sesi latihan ialah 45 hingga 60 saat. Rehat ini membantu murid mengekalkan kualiti teknikal setiap balingan kerana rejam lembing memerlukan fokus, imbangan dan koordinasi bahagian badan. Seterusnya, intensiti sederhana membolehkan murid menumpulkan perhatian terhadap power position, ayunan lengan dan putaran pinggul dengan lebih efektif. Jika intensiti terlalu tinggi, murid mudah penat dan tidak boleh menjadi salah, sekaligus meningkatkan risiko kecederaan bahu atau pinggang. Baiklah, beralih pula kepada aktiviti sesi latihan sukan merejam lembing bagi fasa persediaan yang merangkumi pemanasan badan, 5 variasi aktiviti dan akhir sekali penyejukan badan ataupun cooling down. Baiklah, sebelum kita melakukan apa-apa jua jenis sukan, terlebih dahulu hendaklah kita melaksanakan pemanasan dan regangan. Itu juga dikenali sebagai warming up. Pemanasan ini penting bagi memanaskan otot utama seperti bahu,
torso, core dan kaki bagi mengurangkan risiko kecederaan ketika melakukan latihan intensif, terutamanya bagi sukan merejam lembing. Ia dapat meningkatkan kelenturan sendi dan koordinasi tangan mata yang penting untuk kawalan awal lembing. Juga membantu pelajar memahami rasa genggaman, keseimbangan lembing serta kepekaan terhadap kedudukan badan sebelum aktiviti bermula. Regangan seluruh badan bermula dengan kepala hingga kaki. Satu dalam kiraan 8, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey. Tangan pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, kiri pula. Kanan pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, bahagian kaki pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, mulakan dengan regangan secara dinamik. Kita fokuskan kepada bahagian kaki. Mulakan regangan kaki 10 untuk siap kaki. Mulakan dengan kaki kanan. Ikuti saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baiklah, kaki kiri pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, upper body torso pula. Arm swing sebanyak 10 kali ke hadapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baiklah, 10 kali ke belakang pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baiklah, untuk penasan badan, koordinasi lari setempat selama 1 minit ataupun 30 saat. Okey, 1, 2, 3, mula. Anda juga boleh menambah variasi high knee sebanyak 30 saat. Macam ni, 1. Takut sama. Kelak stop je. Baiklah, itu sahaja regangan yang dilakukan dan dapat juga dilakukan regangan seterusnya menggunakan lembing. Aktiviti pertama iaitu menggunakan medicine ball, squat dan toss, iaitu melakukan aktiviti melibatkan medicine ball, squat dan balingan, menghantar dan menerima medicine ball. Langkah pelaksanaannya adalah murid berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu dengan medicine ball di dada. Turunkan pinggul hingga paras selesa sambil memastikan tulang belakang neutral. Ketika bangkit, aktifkan kuasa dari peha, pinggul dan betis. Kemudian lontarkan bola ke hadapan dengan kawalan. Terima bola dan ulang pergerakan dengan rentak yang konsisten. Kepentingan, ianya membina kuasa letupan iaitu explosive power bahagian bawah badan, penting semasa fasa larian dan penanaman kaki sebelum balingan. Ia juga dapat mengajar murid menghasilkan tenaga dari kaki ke tangan iaitu asas biomekanik balingan lembing. Ia juga dapat melatih kestabilan lutut dan pinggul.
6 7 tak center. Berapa? Aktiviti yang kedua iaitu juga melibatkan medicine ball, iaitu lantunan statik pada dinding. Dan kepelaksanaannya adalah murid berdiri statik menghadap dinding dengan jarak selamat dan selesa. Medicine ball dipegang pada aras dada, kemudian ditolak kuat ke arah dinding. Selepas bola melantun balik, murid haruslah bersedia untuk menyambutnya dengan kawalan tanpa mengubah kedudukan kaki. Ulang pergerakan ini dengan tempo yang konsisten serta elak membuka kaki dengan terlalu lebar. Hal ini penting bagi menguatkan otot lengan, dada dan bahu bagi menghasilkan tolakan yang lebih stabil semasa memegang dan menghayung lembing. Ia dapat melatih reaction timing, iaitu keupayaan menyerap dan memindahkan tenaga sama seperti mengawal lembing sebelum dilepaskan. Ia juga menstabilkan bahagian atas badan supaya murid tidak hilang imbangan semasa melakukan balingan sebenar. Ada aktiviti ketiga pula, iaitu juga melibatkan medicine ball, iaitu Russian twist. Langkah pelaksanaannya adalah duduk dengan lutut dibengkokkan, tumit menyentuh lantai, condongkan badan sedikit ke belakang sehingga core aktif, putar batang tubuh kanan kiri sambil memegang bola dengan separa dan lurus. Pergerakan dilakukan perlahan, bukan menggunakan momentum. Ianya penting bagi menguatkan otot oblik dan transverse abdominis yang mengawal putaran pinggul ketika balingan. Ia membantu pelajar menghasilkan torque atau daya putaran yang lebih kuat semasa menghayung lembing. Ia juga menggunakan risiko sakit pinggang kerana core yang kuat menstabilkan tulang belakang. Walaupun aktiviti ini melibatkan medicine ball, pelajar juga dapat melaksanakan aktiviti ini hanya menggunakan dengan Russian twist saja secara bersendirian tanpa berpasangan. Ia juga dapat memberikan hasil yang lebih kurang sama dan dapat penting dalam meningkatkan terutamanya bahagian bahu dan core untuk pembalingan lembing yang lebih efisien. Bila ya. Aktiviti 4 pula iaitu larian membaling lembing ataupun javelin run up steps. Ianya dimulakan dengan murid berlari mengikut laluan penanda yang telah disusun, bermula dengan langkah kecil dan tenang. Setiap kali melalui penanda, murid menukar kaki tumpuan untuk membina ritma dan keseimbangan seperti larian balingan yang sebenar. Larian diakhiri dalam power position tanpa melakukan balingan. Ini dapat mengekalkan postur badan yang bersedia. Ini penting bagi membina ritma dan teknik run out supaya murid dapat menghasilkan kelajuan dan kawalan sebelum balingan lembing. Ia dapat meningkatkan koordinasi tubuh melalui perubahan kaki yang teratur selaras dengan pergerakan pinggul dan bahu. Ia juga dapat menguatkan memori pergerakan agar murid mampu melakukan larian balingan dengan lebih konsisten dan selamat semasa situasi balingan merejal lembing yang sebenar. Golan. Astaghfirullahaladzim. Okay, terus. Baiklah, melihat kepada aktiviti terakhir iaitu aktiviti 5, power position throw without release. Aktiviti ini adalah aktiviti yang sedikit kompleks dan sangat penting dalam sukan merejam lembing ini, iaitu murid berdiri dalam power stance dengan berat badan dipusatkan pada kaki belakang, bersedia seolah-olah ingin membaling. Tangan dominan diangkat sejajar bahu dan siku dikekalkan tinggi namun tanpa memegang lembing, hanya memainkan objek tersebut di tangan. Murid memutar pinggul terlebih dahulu, kemudian menggerakkan bahu dan tangan seperti melakukan balingan yang sebenar, tetapi tanpa melepaskan apa-apa. Pergerakan ini dilakukan perlahan dan terkawal sebelum kembali ke posisi asal.
Ia penting bagi memberi kefahaman urutan pergerakan badan, iaitu pinggul, bahu dan diikuti dengan lengan yang merupakan asas balingan yang berkesan. Mengajar penjajaran tubuh supaya balingan lurus dan tidak menyimpang, dan membina ingatan motor, iaitu masa memori sebelum praktikal balingan sebenar dilakukan. Buka langkah. Umpamakan ada lembing. Kaki kanan jadi pivot. Okey, pusing kaki sekali dengan pusing badan. 1 2 3 4 5. Akhirnya, setelah selesai melaksanakan 5 aktiviti tersebut, hendaklah kita melaksanakan iaitu penyejukan badan ataupun cooling down. Ia melakukan regangan statik untuk bahu, lengan, hamstring, pinggul dan betis selama 10 hingga 20 saat setiap posisi. Biasanya dimulakan dari bawah hingga ke atas. Akhiri dengan pernafasan terkawal bagi menurunkan degupan jantung setelah melaksanakan aktiviti intensif tadi. Ianya penting bagi mengurangkan pengumpulan asid laktik, mencegah kekejangan otot dan mempercepatkan pemulihan ataupun dikenali sebagai recovery, membantu murid kembali keadaan fisiologi normal serta menutup sesi latihan secara sistematik. Aktiviti kita mulakan penyejukan badan, bermula dari kaki hingga kepala dalam kiraan 8. Baiklah, bermula kaki kanan dahulu. Ikuti saya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kiri, tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan akhiri dengan 3 hembusan nafas. 1, 2, 3. In, out. In, out. Last in. 3, 4. Out. Baiklah, melihat pula kepada kadar degupan nadi bagi setiap aktiviti yang dijalankan sementara tadi. Pertama, kita melihat pada pemanasan badan dan regangan, iaitu tahap intensitinya adalah rendah dan purata degupan nadi adalah 90 hingga 105 degupan per minit, beat per minit. Kadar degupan nadi ini adalah sesuai bagi kadar-kadar terutamanya yang kami target, yang kami fokuskan adalah kadar-kadar tahun 6. Kedua adalah penggunaan aktiviti medicine ball, squat dan toss, iaitu tahap intensitinya yang sederhana dan purata degupan nadinya adalah 120 hingga 145. Ketiga, medicine ball lantun pada dinding secara statik, iaitu tahap intensitinya adalah rendah. Degupan nadi purata adalah 115 hingga 135. Keempat adalah medicine ball Russian twist, iaitu sederhana ataupun rendah tahap intensitinya, dan degupan nadi adalah 110 hingga 130. Kelima adalah larian seperti ingin membaling lembing ataupun run up steps,
iaitu tahap intensitinya adalah tinggi dan purata degupan nadi 140 hingga 165. 6 adalah power stance throw tanpa lembing, iaitu sederhana hingga rendah tahap intensitinya dan purata degupan nadi adalah 105 hingga 125. Dan terakhir sekali adalah cooling down, iaitu menenangkan badan. Tahap intensitinya adalah sangat rendah dan purata degupan nadi adalah 80 hingga 95. Tahap degupan nadi ini dihitung setelah melaksanakan setiap aktiviti itu. Tahap degupan nadi ini penting bagi memantau intensiti latihan. Dengan mengetahui degupan nadi, guru atau pelajar boleh menilai sama ada aktiviti dilakukan pada tahap yang sesuai, tidak terlalu ringan ataupun tidak terlalu berat. Selain itu, degupan nadi penting untuk dihitung kerana ia dapat mencegah risiko kecederaan atau keletihan, kerana degupan nadi yang terlalu tinggi menandakan badan bekerja melebihi kemampuan. Dan ketiga, ia penting bagi menilai keberkesanan latihan. Kadar degupan nadi boleh dijadikan petunjuk tahap kardiovaskular murid. Semakin konsisten degupan nadi, semakin berada dalam zon latihan yang lebih tepat dan dapat membina menyokong perancangan progresif oleh guru untuk menambahkan latihan atau beban yang lebih baik yang dapat meningkatkan potensi murid. Baiklah, pada sesi latihan kali ini turut dilaksanakan teknik rejaman lembing. Dengan kaedah pelaksanaannya adalah memegang lembing dengan menggunakan teknik yang betul. Seterusnya, melaksanakan simulasi bagi setiap fasa, iaitu fasa persediaan, fasa lari landas, fasa rejaman dan fasa ikut lajak. Kemudian, membuat rejaman penuh sebanyak 3 hingga 5 kali. Lontaran juga boleh dilaksanakan menggunakan bola sebagai ganti kepada lembing jika berada di ruang yang terhad. Namun pada sesi kali ini, kita melaksanakan kedua-duanya sekali. Kepentingan bagi teknik rejaman lembing yang betul ini adalah untuk mengukuhkan asas teknikal kerana latihan yang berulang, meningkatkan memori otot, menjadikan pergerakan lebih automatik dan efisien. Seterusnya, membina keyakinan diri kerana latihan teknik yang konsisten meningkatkan keyakinan atlet terhadap kemahiran mereka. Jadi fokus utama pada teknik rejaman lembing ini adalah untuk mengekalkan konsistensi atlet itu semasa melakukan rejaman lembing. Baiklah, ini adalah grip yang pertama, iaitu American grip. Yang grip yang kedua adalah V grip dan yang ketiga adalah finish grip. Jadi cara pegang javelin ni perlulah ada ruang di bahagian bawah ni, dan cara pegangnya tidak terlalu ketat dan sedikit loose. Macam ni. Macam ni. Ada loose kat sini. Cara pegang. Baiklah, berikut merupakan alatan yang kami gunakan sepanjang latihan pada sesi yang kali ini. Yang pertama sekali adalah marker yang digunakan untuk latihan ketangkasan semasa larian drill javelin. Seterusnya, medicine ball yang untuk latihan kekuatan yang digunakan semasa pelaksanaan aktiviti wrist and twist dan medicine ball squat and toes. Seterusnya, lembing dan softball digunakan untuk latihan simulasi dan teknik rejaman. Softball boleh digunakan sebagai gantian kepada lembing semasa berada di kawasan yang terhad. Baiklah, secara keseluruhannya, proses persediaan dalam latihan rejaman lembing yang merangkumi aktiviti warm-up, regangan, latihan kekuatan menggunakan medicine ball seperti squat and toes serta Russian twist, latihan lembing, power position without javelin, cooling down dan simulasi penuh lontaran merupakan satu pendekatan latihan yang menyeluruh dan progresif. Setiap komponen latihan memberi sumbangan yang signifikan kepada penguasaan teknik, pembangunan kekuatan, peningkatan koordinasi dan persediaan fizikal atlet secara menyeluruh. Melalui pelaksanaan rutin latihan ini secara konsisten dan terancang,
atlet bukan sahaja dapat meningkatkan kecekapan teknikal dan fizikal mereka, tetapi juga membina keyakinan serta asas yang kukuh bagi mencapai prestasi optimum dalam rejaman lembing yang sebenar. Dengan itu, jelas bahawa proses persediaan yang lengkap dan sistematik memainkan peranan penting dalam menjamin pencapaian atlet yang lebih cemerlang dan selamat.